Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah membicarakan berkenaan dengan buku metodologi memahami hadis yang disusun oleh saya sendirilah. Baik. Kita berada pada bab yang kelima, membicarakan berkaitan dengan memahami hadis berdasarkan dimensi yang melingkarinya. Dan kita telah pun berbahas berkaitan dengan dua faedah daripada memahami hadis berdasarkan dimensi masa, dan kita nak sambung hari ini faedah yang ketiga, iaitu mengetahui tentang illah ataupun faktor ataupun maqasid, yakni tujuan disyariatkan sesuatu hukum. Di dalam beberapa hukum syarak ataupun di dalam banyak hukum syarak, apabila disyariatkan sesuatu, ada punca ataupun ada faktor. Apakah sifat yang menyebabkan perkara itu disyariatkan? Umpamanya, apabila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak, maka disebut di dalam hadis, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram. Jadi para ulama merumuskan yang menjadikan arak itu haram apabila sifatnya itu memabukkan, menghilangkan fungsi akal. Maka fungsi akal yang telah dihilangkan itu, ataupun kita kata mabuk tu, menjadi punca kenapa arak itu diharamkan. Umpamanya, bila kita musafir, Islam membenarkan kita untuk mengqasarkan salat. Kenapa qasar salat itu disyariatkan? Kerana musafir. Maka musafir itu menjadi faktor qat'ul masafah. Musafir itu menjadi illah, menjadi punca pensyariatan sesuatu hukum. Islam melarang kita untuk melihat aurat orang yang tak halal bagi kita untuk melihat auratnya. Kenapa tak boleh? Kerana ia boleh membawa kepada zina. Ia boleh membawa kepada itharatus syahawat, naiknya syahwat pada orang yang tak halal bagi kita. Maka diharamkan melihat aurat itu, kerana puncanya, tujuannya supaya menjaga maruah. Jadi kebanyakan hukum-hukum syarak ni, dia ada punca dia. Kenapa ia disyariatkan? Ya, untuk memahami tujuan ataupun punca ini, kadang-kadang kita perlu melihat kepada dimensi masa. Kita kena kembali pada zaman itu untuk melihat kenapa hukum ni disyariatkan. Kenapa hukum ni Nabi SAW letakkan. Baru kita faham, oh sebenarnya
patutlah disyariatkan kerana zaman tu macam ni kita faham. Kerana pada zaman tu ini puncanya. Kita nak tengok. Ya, jadi bila kita faham dimensi masa ni, mudah kita untuk betul-betul faham terhadap teks-teks hadis Nabawi yang diriwayatkan kepada kita. Maka sebab itu saya sebut, pada hakikatnya berpegang kepada makna hadis secara harfiah, yakni secara literal, tidak akan dapat mencapai maksud sebenar yang dikehendaki oleh syarak. Bahkan pada keadaan tertentu, ia boleh membawa maksud yang bertentangan dengan maqasid syariah. Penelitian terhadap zaman dan sirah merupakan suatu medium untuk mengetahui tentang illah, yakni faktor, ataupun maqasid, yakni objektif terhadap sesebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara contohnya ialah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baitun la tamra fihi jia'un ahluh. Hadis ni riwayat al-Imam Tirmizi dan juga Abu Daud dengan sanad yang sahih. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baitun la tamra fihi, rumah yang tidak ada tamar padanya, jia'un ahluh, ahli rumah tu akan berlapar. Ahli rumah tu akan berlapar. Jadi persoalannya kat sini, tuan-tuan, rumah kita ada tamar tak? Ada sebahagian mungkin simpanlah tamar kat rumah. Ada sebahagian memang tak simpan. Kan sekarang ni tamar mungkin senang nak dapat, sebab di pasaran tamar dah dijual tak ikut musim. Tapi mungkin 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, tamar ni bila keluar bulan puasa je. Bila masuk bulan Ramadan baru ada tamar. Itu pun tamar yang jenis kerah, yang kena sira dengan gula tu. Kita ingat tamar tu yang manis, rupanya kena sira dengan gula. Sekarang ni lah baru kita makan tamar yang ada kualiti sikit ni. Baru kita kenal rupanya tamar ni ada banyak nama. Kan ada tamar apa? Ajwa hanya, kan ada tamar apa yang Palestin punya tu. Yang besar tu. Jordan pun ada benda tu, saya lupa nama dia. Majdul apa? Medjul. Medjul kan. Sebiji makan pun kenyang dah. Baru kita tahu tamar ada macam-macam je ni. Tapi ada rumah-rumah kita yang tak ada tamar pun. Tak ada pun tamar. Jadi macam mana nak faham hadis ni? Ada orang mungkin kata, hadis ni tipu lah. Rumah saya tak ada tamar, elok je kenyang. Gemuk-gemuk lagi. Kan? Maka sebab itu kita kena faham hadis ni berdasarkan dimensi masa. Kenapa? Kerana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Arab memang makan tamar. Sebab tu zakat fitrah bayar pakai tamar. Zakat fitrah bayar pakai tamar sebab orang Arab zaman itu, masa itu memang makan tamar. Jadi Nabi SAW dalam hadis ni nak berikan pesanan kepada ketua keluarga, paling tidak kena ada makanan ruji kat rumah supaya ahli rumah tak lapar. Jadi oleh kerana zaman tu orang makan tamar, jadi ahli keluarga kena pastikan rumah ada tamar. Kalau tamar pun tak ada, maka berlaparlah ahli rumah tu. Jadi kalau kita nak fahami hadis ini dalam konteks Malaysia, kita kena faham macam mana? Rumah kena ada berah. Betul? Rumah kena ada berah. Kalau orang Perlis ni, dia kena tambah satu lagi, pulut. Dia kata, ustaz salah ustaz. Orang Perlis tak makan pulut. Orang Perlis makan pului. Betul ya? Saya orang Perak kan, bila mari sini banyak pulut. Makan durian dengan pulut, makan ikan masin pun dengan pulut, makan ayam pun dengan pulut. Jadi orang Perlis kena ada pulut kat rumah selain daripada berah, baru dikira tak lapar. Jadi sebab itu disebut
Hadis ini sebenarnya bukanlah bermaksud gesaan untuk menyimpan tamar pada setiap rumah orang Muslim, pada setiap tempat dan setiap masa. Jadi bila tak faham hadis ni, oh, kena simpan tamar. Kita pun simpan, puluh tahun simpan tak makan. Sebab apa? Nak jadikan tangkal. Bukan itu maksud Nabi SAW. Maksudnya kena sediakan makanan ruji, ya? Tetapi sebenarnya ia khusus kepada penduduk negara yang makanan asasnya adalah buah tamar, seperti penduduk Madinah pada zaman tu. Sebab apa saya kata pada zaman tu? Kerana orang Madinah sekarang ni pun bukan makan tamar sangat dah. Tuan-tuan pergi kat Madinah, orang Madinah makan apa sekarang ni? Dia makan juga tamar, tapi bukanlah makanan yang dimakan sentiasa sehari itu tamar saja. Tak. Orang Madinah makan roti, dan dalam masa yang sama orang Madinah makan nasi. Itu yang nasi yang tuan-tuan makan, nasi Arab tu orang Madinah duk makan juga. Jadi kita kena faham, kalau hari ni orang di Madinah beras ada kat rumah tu sudah menepatilah hadis ni. Tapi kalau tamar je Ustaz, kalau tamar je dia orang memang makan tamar dan boleh bertahan, okeylah. Kan? Okey, baik. Ibnul Arabi, seorang ulama hadis dan ulama fiqh, ulama syariah, dia mengatakan, dia ni anak murid kepada Imam Ghazali. Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya buah tamar itu adalah makanan ruji bagi mereka, yakni penduduk Madinah. Sekiranya sesebuah rumah itu tiada buah tamar, nescaya laparlah penghuninya. Begitu juga seperti mana dikatakan oleh penduduk Andalus bahawa rumah yang tiada buah tin, nescaya laparlah penghuninya. Setiap penduduk negara yang berlainan akan menyatakan makanan asas yang lazimnya menjadi rutin bagi mereka. Dia ni berasal daripada Andalus. Ibnul Arabi ni daripada Andalus, daripada Spain. Jadi dia kata kalau kat tempat dia buah tin lah, bukan tamar lagi dah pada zaman tu. Zaman sekarang mungkin suasana dah berbeza, mungkin nak makan kentang. So kita kena tengok, kita kena faham hadis ni berdasarkan suasana zaman pada hadis itu diucapkan. Hadis ni mesti difahami berdasarkan konteks masa dan zaman. Walaupun hadis ni dikatakan bahawa makanan ruji bagi orang Madinah adalah tamar, namun mungkin juga zaman boleh mengubah makanan ruji baginya. Jika dilihat hari ini, orang Madinah telah menjadikan beras dan roti sebagai makanan utama mereka. Jadi walaupun tamar tu masih ada lah di Madinah tu, tapi makanan asas yang mengenyangkan mereka sama ada roti ataupun beras. Okey? Baik. Yang seterusnya, yang keempat, faedah kita faham hadis berdasarkan konteks. Kita boleh kenal watak yang mubham dalam hadis. Apa itu watak yang mubham? Watak yang mubham ni watak yang tak disebut namanya dalam hadis. Mubham ni satu istilah dalam ilmu hadis. Bila seseorang individu disebutkan dalam teks hadis tapi tak dinyatakan namanya. Macam kita jumpa dalam hadis, seorang lelaki datang bertanya Nabi SAW. Seorang perempuan datang bertanya Nabi. Kita tanya, lelaki ni siapa? Perempuan ni siapa? Kadang-kadang disebutkan namanya dalam riwayat yang lain, kadang-kadang tak disebutkan. Jadi kalau tak disebutkan, kita panggil tu mubham. Tapi kita boleh kenal pasti dengan melihat kepada konteks masa, zaman. Ya, baik. Al-mubham ialah watak atau seseorang yang tidak disebutkan namanya dengan jelas, sama ada pada sanad ataupun matan. Para ulama hadis bersepakat bahawa menentukan seseorang perawi yang tidak diketahui namanya dengan jelas pada sanad merupakan perkara yang amat penting bagi mengetahui tentang keadaan adalah ataupun dhabit. Kalau nama tu tak disebut dalam teks, itu dipanggil mubham dalam matan. Kalau tak disebut dalam sanad, yang ni problem. Kalau tak disebut dalam teks tak ada masalah. Seorang lelaki datang tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, mana satu Islam yang baik? Kita tak kenal lelaki itu pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab lelaki itu sahabat, tak tahu nama dia pun tak ada masalah. Tapi kalau perawi itu kita tak tahu nama dia, yang ni problem. Hadis boleh jadi dhaif.
Sebab kita tak kenal dia siapa. Kita tak tahu dia baik ke, dia tak baik ke, dia ingatan kuat ke, dia jenis pelupa ke, dia nyanyuk ke. So kena cari siapa dia kalau dia tu dalam sanad, dalam salah silah perawi. Okey? Baik. Namun tu ada silap tu 2 kali watak. Namun mengenali watak al-mubham dalam matan, yakni dalam teks hadis, tidaklah sepenting mengenali watak mubham dalam sanad, kerana kesahihan hadis tidak bergantung dengannya. Walaupun ia kurang penting, tetapi penjelasan tentangnya dapat memberikan maklumat berkaitan manaqib, yakni kelebihan baik bagi seorang sahabat, ataupun kritikan terhadap sesetengah watak dalam peristiwa sirah. Walaupun kalau nama tak disebut dalam teks tu taklah kurang penting, taklah penting sangat, sebab kesahihan riwayat tak bergantung pada dia. Cuma kalau kita kenal tu, dapat tahulah kelebihan dia, mungkin dapat tahu kritikan pada dia. Walau kalau contohlah dia tu bukan sahabat, dia tu musuh Nabi SAW, dia hina Nabi SAW, tak disebut nama dalam teks, tapi kita kalau tahu, menarik jugalah. Kita tahulah siapa dia yang kutuk Nabi tu kan? Kalau dia daripada kalangan musyrikin Quraisy lah. Baik, ini juga tidak kurang pentingnya dalam pengajian hadis dan sirah. Antara hadis yang menerangkan keadaan ini ialah an Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'dun jalis, fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilai, faqultu ya Rasulullah ma laka an fulan, fa wallahi inni la arahu mu'mina, faqala aw muslima, fasakattu qalila thumma ghalabani ma a'lamu minhu, fa'udtu limaqalati faqultu ma laka an fulan, fa wallahi inni la arahu mu'mina, faqala aw muslima, thumma ghalabani ma a'lamu minhu, fa'udtu limaqalati, wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qala ya Sa'ad inni la u'ti ar-rajul wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata ayyakubbahu Allahu finnar. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, yang bermaksud daripada Sa'ad radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian kepada sekumpulan manusia. Dalam hadis ni, Nabi bila dapat harta rampasan perang, Nabi bagi pada sebahagian manusia, sekumpulan manusia Nabi bagi. Wa Sa'ad jalis, pada waktu tu Sa'ad bin Abi Waqqas ni duduk. Tuan-tuan biasa dengar kan nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ni orang yang lama dengan Nabi SAW, golongan muhajirin yang nama dia tu tersenarai dalam 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Itu Sa'ad. Sa'ad ni ada kelebihan. Kelebihan dia ialah kalau dia panah dia tu tepat ke sasaran. Sebab dia ada doa Nabi untuk dia. Nabi SAW pernah doa pada Allah, Allahumma saddid li Sa'ad ramyatahu, ya Allah, tepatkanlah panahan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan biasa pergi latihan menembak? Siapa yang jadi tentera dia pernah pergi ya? Saya pernah dulu masa sekolah dulu jadi kadet polis. Polis ajar latihan menembak M16. Jadi dia pun ajar saya lah kan, macam mana cara nak tembak duk tenang-tenang tu. Dia kata tengok larah belakang, tengok larah depan, bagi tepat ke sasaran, dan shoot. Kita pun tengok-tengok, tembak, tak kena. Tak boleh jadi ni. Orang sebelah kena, kita tak kena. Tenang lagi, tembak, tak kena juga. Lah kata saya kena jadi ustaz lah, tak boleh jadi tentera. Memang tak kena lah tembak. Tembak dalam keadaan menerap. Menerap, maksud kita menerap tu badan kita statik, pun tak kena. Ini siapa yang pencen polis, pencen askar kan, siapa yang biasa menembak ni dia tahu, menembak ni bukan senang. Sikit aja lari dia mesti tak kena. Sebab darjah kita kat sini sikit, darjah kat sana jauh. Kan kita kan
Peluru kan dia lurus kan. Tuan-tuan bayang naik kuda, macam mana nak memanah naik kuda? Bukan senang. Tapi panahan Sa'ad tepat. Dan Sa'ad ni orang yang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Inni la awwalul Arab rama bisahmin fi sabilillah. Ini disebut oleh Sa'ad sendiri. Akulah Arab yang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Oh, tu kelebihan Sa'ad lah. Dalam peristiwa Sariyah Ubaidah bin Al-Harith, kalau tak silap, pada tahun pertama hijrah, sebelum daripada peperangan Badar, Nabi SAW hantar Sa'ad untuk gerila, ambush rombongan Quraisy. Sa'ad lah orang yang pertama melepaskan anak panah fi sabilillah. Dan Sa'ad ni dia ada keistimewaan, cekal dia berpegang dengan ajaran Islam tu dahsyat. Masa dia masuk Islam, mak dia tak puas hati dengan dia. Mak dia mogok, tak nak makan. Mak dia kata, kalau selagi kau tak tinggalkan agama Muhammad itu, wahai Sa'ad, aku tak makan, aku tak minum. Mak dia sampai jatuh sakit. Sa'ad kata, ya ummah, law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dina Muhammad. Wahai ibu, kalau engkau ada 100 nyawa, kalau engkau ada 100 nyawa, keluar nyawa tu satu, aku tetap tak tinggalkan agama Muhammad. Subhanallah, ajaib. Maka sebab tu dia layak menempatkan namanya sebagai salah seorang sahabat yang dijamin syurga. Sebab kadang-kadang kita pelik kan, macam kenapa Nabi jamin syurga orang ni, Nabi jamin syurga orang ni, kenapa tak semua sekali? Kerana pengorbanan tu tak sama. Kadar pengorbanan tu tak sama. Maka sebab itu janji Nabi tak sama pada sahabat-sahabat dia ni. Sa'ad ni orang yang memang lama lah bersama dengan Nabi SAW. Baik, dia pun duduk. Masa Nabi bagi bedak-bedak harta tu, dia duduk, dia tengok. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajula. Nabi meninggalkan seorang lelaki. Nabi tak bagi kat dia. Nabi tinggalkan seorang lelaki, Nabi tak bagi kat dia. Yang lain Nabi bagi, dia seorang Nabi tak bagi. Okey. Huwa a'jabuhum ilai. Sedangkan lelaki tu orang yang paling aku takjub dengan dia. Aku suka dengan lelaki ni. Lelaki ni bagus. Maksudnya Sa'ad kata patut dia dapat, tapi Nabi tak bagi. Maka faqultu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malaka an fulan. Ya Rasulullah, kenapa dengan fulan ini? Apa masalah kamu dengan si fulan ni? Apa masalah kamu dengan lelaki tu? Fa wallahi inni la arahu mu'mina. Demi Allah, sesungguhnya benar-benar aku melihat dia ni orang beriman. Nabi kata, ataupun Muslim. Nabi kata, ataupun Muslim. Fasakattu qalila. Aku pun diam sekejap. Bila Nabi jawab macam tu kan, aku pun diamlah kejap. Summa ghalabani ma'alam. Kemudian pengetahuan aku terhadap lelaki ni menyebabkan aku tak tahan lagi, aku tanya lagi. Fa'udtu limaqalati. Aku pun ulang ucapan aku. Faqultu, lalu aku sebut, malaka an fulan. Wahai Rasulullah, ya, kenapa engkau dengan seorang lelaki ni? Demi Allah, aku melihat dia benar-benar sebagai orang mukmin. Nabi kata, ataupun dia seorang Muslim. Summa ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu limaqalati. Aku tak tahan lagi, aku tanya lagi. Aku ulang perkataan aku, dan Nabi SAW ulang ucapan yang sama, jawapan dia sama. Sebenarnya Nabi SAW nak bagi tahu, iman ni benda dalam jiwa. Kan dia kata, aku tengok dia beriman, aku tengok dia mukmin. Nabi kata, ataupun dia Muslim. Kita nampak yang zahir, dalaman kita tak tahu. Dia Muslim,
Okey. Kemudian Nabi SAW kata kat dia. Nabi kata apa? Nabi kata, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, inni la u'tir rajul, sesungguhnya aku memberikan seorang lelaki dengan pemberian, wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, sedangkan orang lain lebih aku suka daripada orang yang aku beri itu. Khasyata ayyakubbahu Allahu finnar, kerana aku bimbang Allah Ta'ala akan terapkan dia di dalam neraka. Boleh faham? Tak faham? Okey. Nabi SAW masa bagi pemberian tu, Nabi bukan tengok orang tu terbaik ataupun kurang baik, tapi Nabi nak tengok mana satu orang yang kalau Nabi bagi dia kekal beriman. Mungkin orang lain lagi baik, Nabi tak bagi. Sebab apa Nabi tak bagi? Bukan sebab Nabi tak sayang, sebab Nabi percaya dia tu orang beriman. Tak bagi pun dia kekal dengan Islam dia. Dia dalam peristiwa balik daripada peperangan Hunain lah. Balik daripada perang Hunain, Nabi ada bagi pemberian kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Uyainah bin Hisin, Aqra' bin Habis, ni orang yang baru masuk Islam ni. Nabi bagi mu'allaf, golongan mu'allaf. Nabi bagi pemberian kat dia orang. Orang Ansar pun tengok, dah yang golongan yang muda-muda daripada kalangan Ansar ni cakap-cakap. Kenapa Nabi tak bagi kita? Kenapa Nabi hanya bagi golongan yang baru masuk Islam? Kita ni tak ada nilai ke? Mungkin ada persoalan tu. Maka Nabi SAW kumpulkan, minta pemimpin orang Ansar kumpulkan orang-orang Ansar ni. Jadi orang Ansar pun berkumpul. Kalau tak silap saya, Nabi cakap dengan Sa'ad bin Ubadah. Nabi minta Sa'ad bin Ubadah untuk kumpulkan orang Ansar. Saya pun tak ingat dah, lama dah baca cerita ni, tapi kalau tak silap lah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah pun kumpul-kumpul orang Ansar. Nabi SAW pun bagi ucapan kepada orang-orang Ansar. Nabi kata, ya ma'asyaral ansar, wahai golongan Ansar, lau qultum, Nabi kata, ma qalatun balagani ankum, wahai golongan Ansar, apakah cakap-cakap yang sampai kepadaku daripada kamu? Min ajli lu'aatin ta'allaftu biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Wahai golongan Ansar, apa ni cakap-cakap yang sampai kepadaku daripada kamu ni? Disebabkan oleh kerana habuan-habuan yang sedikit. Ta'allaftu biha qauman liyuslimu, yang aku gunakan supaya dapat jinakkan satu kaum supaya mereka kekal muslim. Wa wakaltukum ila islamikum, sedangkan aku meninggalkan kamu kepada Islam kamu. Wahai golongan Ansar, lau qultum la sadaqtum wa suddiqtum, wahai orang Ansar, kalau hari ni kamu bercakap, kamu akan bercakap benar, orang lain juga akan kata kamu benar. Apa dia? Kalau kamu cakap hari ni, laqad ji'tumuna mukazzaban fasaddaqnak wa a'ilan fa'aghnainak wa matrudan fa'awainak wa makhzulan fanasarnak. Orang Ansar, kalau kamu cakap benda ni, orang akan kata kamu cakap betul, kamu sendiri akan cakap betul. Apa dia? Muhammad, kau datang ke sini dalam keadaan kau ni didustakan, kamilah yang membenarkan kamu. Betul lah. Nabi masa pindah daripada Mekah, kan majoriti orang Mekah kata Nabi bohong. Orang Ansar lah kata Nabi cakap betul. Wa matrudan fa'awainak, engkau datang kepada kami dalam keadaan kau dihalau, kami beri engkau tempat tinggal. Wa makhzulan wa nasarnak, kan? Dan engkau dalam keadaan tidak dibantu, engkau dikhianati, kami bantu engkau.
Wahai Muhammad, engkau datang dalam keadaan kau tak ada apa-apa, kami berikan engkau sehingga engkau menjadi kaya. Nabi kata kalau orang Ansar cakap macam ni, orang Ansar cakap betul, orang lain pun kata betul. Tapi wahai golongan Ansar, Nabi kata, tidakkah kau reda, amma tardaun ayyarji'an nas bisyati wal ba'ir wa tarji'una ila rihalikum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi golongan Ansar, tidakkah kamu suka ketika mana orang lain balik ke negeri mereka membawa kambing dan membawa unta, iaitu sebagai harta yang mereka dapat sebagai harta rampasan perang, tapi kamu balik ke negeri kamu membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nampak tak? Masa orang Ansar bila dengar ucapan Nabi tu, mereka menangis. Sehingga Nabi kata apa? Laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalau tidak kerana hijrah, aku pun nak jadi orang Ansar. Tapi sebab Nabi nakkan pahala hijrah tu, Nabi kekal sebagai muhajir. Nabi tak jadikan diri dia orang Ansar lah, sebab Nabi nak pahala hijrah tu lagi besar. Kalau tak kerana tu, aku juga nak jadi orang Ansar. Tidaklah orang Ansar lalu satu laluan orang lain, satu jalan laluan yang lain, melainkan illa wasalaktu syi'bal Ansar. Aku akan lalu jalan yang dilalui oleh orang Ansar. Tu Nabi punya sayang orang Ansar. Allahumma arhamil Ansar wa abna'al Ansar wa abna'a abna'il Ansar. Ya Allah, sayangi orang Ansar, anak-anak orang Ansar, cucu-cucu orang Ansar. Orang Ansar dengar tu, dia kata apa? Radina billahi wa rasulihi haddan wa qisma. Kami redha dengan pemberian Allah dan Rasulnya. Nangis orang Ansar. Nak bagi tahu, kadang-kadang ada benda Nabi sayang, ada ketika Nabi sayang kat orang tu, tapi tak bagi. Pemberian dunia Nabi tak bagi, Nabi bagi kat orang lain. Bukan bermakna Nabi pilih kasih. Tak kerana Nabi nak jinak ke orang tu. Yang ni aku tahu kamu ni Muslim yang memang telah teruji pun. Orang Ansar ni telah teruji keimanan dia apa? Bila terujinya keimanan Ansar ni? Pertama sekali waktu perang Badar. Sebelum tu tak ada lagi orang Ansar ni berjuang dengan Nabi SAW, melainkan hanya mereka bersedia menerima orang Muhajirin. Yang ada perjanjian Aqabah. Sebelum daripada hijrah, orang Ansar dengan Rasulullah janji dekat Aqabah, dekat Mina. Apa mereka janji? Kalau Nabi SAW pindah kepada mereka, mereka akan pertahankan Nabi SAW macam mana mereka pertahankan anak dan isteri mereka. Tu janji. Tapi belum terbukti, belum ada pengalaman. Dalam syariah yang saya sebut tadi, yang pertama pada tahun pertama tu, orang Muhajirin je pergi, orang Ansar tak pergi lagi. Sa'ad menjadi orang yang pertama lempar anak panah ni. Masa tu orang Muhajirin je, orang Ansar tak ada lagi. Bila dalam peperangan Badar pada tahun kedua hijrah, baru ada orang Ansar. Tu yang dalam sejarah perang Badar, bila Nabi SAW bersama dengan 300 lebih sahabat, 300 lebih ni bersama dengan Nabi ni, asal bukan nak pergi perang pun. Asal nak pergi mana? Asal nak pergi ambush satu rombongan perniagaan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan pergi berniaga, masa tu Abu Sufyan tak Islam lagi. Abu Sufyan masuk Islam tahun ke-8 tu. Ni baru tahun kedua. 6 tahun ke belakang. Abu Sufyan bawa kekayaan. Sebab dia pergi berniaga dekat Syam. Syam berada di utara, tengah-tengah Madinah, bawah Mekah. Abu Sufyan nak balik ke Mekah, mesti lalu kau dekat-dekat Madinah. Nabi dapat tahu. Nabi kata, siapa-siapa nak pergi ambil kekayaan yang ada pada Abu Sufyan, jom kita ambil. Nabi ni rampas-rampas ke? Zaman tu zaman perang. Orang Islam pun harta kena rampas. Orang Islam ada yang dibunuh. Jadi pada masa tu, Abu Sufyan and the gang yang berasal daripada Mekah, musuh orang Islam. Anytime boleh ambil harta dia. Ada juga sebahagian pengkaji sirah kata, ia sebagai timbal balas kepada harta orang Islam yang ditinggalkan di Mekah,
yang telah dirampas oleh orang-orang Quraisy setelah mereka berhijrah ke Madinah. So diorang pun sebahagian setuju, sebahagian tak berminat. Biasalah kan, Nabi tak wajibkan semua. Nabi kata siapa yang nak, jom kita pergi. Adalah 300 lebih orang setuju. Bawa kelengkapan pun ala kadar, bukan lagi perang. Abu Sufyan dapat tahu, tuan-tuan, Abu Sufyan lari keluar daripada highway ikut jalan lain. Dia keluar ikut jalan biasa, dia ikut jalan tepi pantai. Nabi SAW tak berjaya bertemu dengan kumpulan rombongan Abu Sufyan. Akhirnya rombongan Abu Sufyan berjaya selamat. Tapi Abu Sufyan sempatlah hantar wakil untuk minta bantuan daripada Abu Jahal. Abu Jahal dengar-dengar kata orang Islam nak apa-apakan rombongan kekayaan mereka. Abu Sufyan kata kita kena Abu Jahal kata kita kena perang. Kita kena perang dengan orang Islam ni. Ini yang kita tunggu-tunggu selama ni. Jadi bila perang, orang kafir Quraisy ni keluar 1000 orang. Atas kertas satu kena hadap 3. Yang satu ni senjata ala kadar, yang 3 ni lengkap bersenjata. Kalau ikut atas kertas menang ke kalah? Kalau ikut atas kertas lah, menang ke kalah? Susah nak menang. Dengan kelengkapan yang sangat-sangat sederhana, dengan mental yang tak berapa nak bersedia, dengan bilangan yang sedikit, tak mampu nak menang. Maka Nabi SAW bertanya pandangan para sahabat, macam mana ni kita nak kena perang ni, macam mana ni? Miqdad bin Aswad kata, laksanakan wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, laksanakan. Kan? Tak ada masalah, buat macam mana yang Allah Ta'ala suruh. Miqdad siapa tuan-tuan? Miqdad muhajirin. Miqdad ni muhajirin, so dia tak ada masalah. Buatlah macam mana pun. Kita bagi laluan pada azan dulu. Okey, kita sambung tuan-tuan. Jadi bila Miqdad cakap macam tu, Nabi SAW dah boleh jangka, sebab Miqdad tu muhajirin. Jadi muhajirin ni dah terbukti dah, sebab dia orang dah 13 tahun dengan Nabi SAW, bersama dengan Nabi dalam perjuangan tu lama dah, sampai sanggup berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Nabi pun sebut, asyiru ilayya ayyuhan nas, berikan pandangan kepadaku wahai manusia. Nabi nak dengar pandangan lagi. Bangunlah seorang pemuda, pemimpin, bukan pemuda, pemimpin daripada kalangan orang Ansar yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Dia kata, ka'annaka turiduna ya Rasulullah, seolah-olah macam kau nak dengar pandangan kami wahai Rasulullah. Nabi kata, ajal, benar. Maka pada masa itulah Sa'ad bin Mu'az kata, ya Rasulullah, laksanakan perintah Allah. Kalau engkau bentangkan laut di depan kami dan kau redah laut ni, kami juga akan ikut. Maka Nabi semangat sikit lah pergi perang Badar ni. Jadi orang Ansar pun terbukti. Cuma saya nak balik pada isu kita. Kadang-kadang ada waktu kita tak boleh nak ukur suka ataupun tidak ni dengan pemberian-pemberian dunia ni. Kerana dunia ni bukan segala-galanya. Ada waktu Nabi SAW beri pada orang lain, sedangkan ada orang yang Nabi lebih suka. Tapi Nabi tak bagi kerana Nabi tahu dia akan jadi Muslim yang baik walaupun tak diberi habuan-habuan dunia ni. Maka sebab itu disebut di situ, di dalam hadis di atas tidak disebutkan secara jelas nama bagi lelaki yang Nabi SAW tidak memberikan pemberian kepadanya. Dia kata lelaki je. Siapa lelaki tu? Dalam hadis Bukhari tak sebut. Dia kata lelaki. Siapa lelaki tu tak tahu. Namun Al-Waqidi dalam kitabnya Al-Maghazi telah menyatakan bahawa lelaki tersebut ialah Ju'ail bin Suraqah Ad-Damri. Hadis ini juga menerangkan perihal lelaki tersebut apabila Sa'ad menyatakan keadaannya lebih baik daripada orang lain yang diberikan pemberian oleh Nabi SAW. Ibn Hajar menyatakan dalam hadis tersebut terdapat pemakluman kepada Sa'ad tentang hikmah pemberian kepada golongan tersebut, dan hikmah ia tidak diberikan kepada Ju'ail walaupun dia lebih disukai oleh baginda, disebabkan Nabi SAW mahu memberikan kepada golongan mu'allaf terlebih dahulu, kerana mereka ini sekiranya ditinggalkan, nescaya mereka tidak akan selamat daripada menjadi murtad dan akhirnya menjadi ahli neraka. So bila kita faham hadis berdasarkan konteks masa, kita tahu orang ni namanya Ju'ail. Mana kita tahu? Kita baca kitab sirah.
Sebab Maghazi ni yang ditulis oleh Al-Waqidi ni, dia adalah ulama yang fokus kepada bab sirah. Saya tahu nama Waqidi ni bagi orang yang mengaji selalu dengar kuliah, nama Waqidi ni kontroversi. Sebab apa? Sebab sebahagian ulama mengatakan dia ni terlalu dhaif, matruk, riwayatnya ditinggalkan. Betul, dalam hadis kalau dia riwayat berkaitan dengan hukum, Waqidi ni lemah. Tapi dalam bab sirah, majoriti ulama menerima riwayat dia sebab dia memang fokus bab sirah. Dia ulama ni dia punya pengkhususan. Kan? Kalau dia pengkhususan dia muamalat, mungkin dia lemah dalam bab yang lain. Kalau dia pengkhususan dalam bab hadis, mungkin dia lemah dalam bab lain. Samalah zaman dulu. Dia fokus dalam bab sirah, maka dia lemah dalam bab hadis hukum hakam. Ada ulama yang dalam qiraat power. Kan? Dalam qiraat sangat-sangat hebat, tapi dalam ilmu hadis lemah. Kenapa lemah? Dah memang dia tak tumpu, dia tidak menumpukan pengkhususan, dia takhasus dia dalam bidang hadis, maka sebab itu dia lemah. Tapi dalam bidang qiraat dia imam lah. Jadi benda ni biasa, dan itulah menunjukkan ulama-ulama hadis ni tak bias. Bukan semata-mata dia tokoh je kita terima semua riwayat dia. Tak, kena check, kena saring. Ada ulama dia nama dia Syarik An-Nakhai. Asal dia okey, tapi bila dia lantik menjadi hakim, sibuk dengan kerja-kerja mahkamah, terus jadi lemah dalam hadis. Sebab tak ada masa nak semak, tak ada masa nak ulang gaji. Kan? Ada juga yang hebat dalam hadis, tapi dia punya perpustakaan terbakar. Abdullah bin Lahiyah nama dia. Perpustakaan dia terbakar, dia jenis tak hafal. Mambang nak main lampu. Kan? Perpustakaan dia terbakar. Jadi dia jenis tak hafal, dia baca daripada kitab. Terus jadi lemah. Jadi sebab itu ulama-ulama hadis ni mereka tak bias. Mereka tengok satu-satu. Okey? Hadis ini juga menerangkan, hadis ini juga menerangkan kepentinganlah kita nak tahu siapa dia yang Nabi sayang ni, siapa dia yang dia punya sifat tu Nabi takjub. Namanya Ju'ail bin Suraqah Ad-Damri. Okey. Yang seterusnya, yang kelima, tafsir al-mujmal. Apa itu mujmal? Mujmal ni perkataan yang samar-samar, yang tidak dapat difahami maknanya secara tepat. Tadi mubaham. Mubaham ni orang yang tak disebut nama. Yang ni mujmal, perkataan yang maknanya tak difahami secara jelas. Perkataan yang mujmal ni ada kadang-kadang dalam riwayat yang mana kalau kita nak faham, kita kena faham berdasarkan konteks zaman. Kita tengok contoh. Dalam hadis Nabi SAW tak benarkan kita kacau sarang burung. Tuan-tuan pernah buat kerja ni? Pernah kacau sarang burung? Burung buat sarang kat rumah, kadang-kadang kita kacau lah juga kan. Tengok mengganggu je, bunyi bising, kadang-kadang seram juga bunyi berjalan-jalan pula atas bumbung kan. Kita duk bersihkan lah, kita suruh dia pergi buat tempat lain lah. Dalam hadis ada larang. Nabi kata apa? Aqirrut tayra ala makinatiha. Dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Biarkan burung itu berada di sarangnya. Macam rasa berdosa tak selama ni? Sebenarnya dah kalau sarang burung tak boleh kacau, ustaz, kan? Kalau sarang burung tak boleh kacau, burung pun tak boleh tangkap lah. Sedangkan ada orang dia makan burung, burung pati makan, kan? Boleh ke tak boleh? So kita nak faham hadis ni kena faham ikut konteks zaman tu. Masa Nabi sebut perkataan ni, dia ada suasana dia. Okey, tengok suasana dia apa. Jika dilihat daripada zahir hadis ini, jelas ia mengarahkan supaya burung yang berada di sarangnya tidak boleh diganggu. Tu asal. Di mana tempat sekalipun. Kalau tanah haram tu lainlah cerita, memang kita tak boleh nak kacau lah binatang-binatang yang berada di tanah haram. Yang ni tanah halal ni pun tak boleh kacau juga. Kalau ikut zahirnya macam tu lah.
Tapi bila kita faham konteks, dia bukan macam tu. Okey. Seseorang yang membaca hadis ini mungkin akan tertanya, apakah punca atau sebab larangan ini dikeluarkan? Kan? Kemusykilan ini akan hilang apabila dia melihat kepada dimensi masa. Okey. Imam Syafi'i menjelaskan suasana masyarakat Arab ketika hadis ini diucapkan. Dengan Imam Syafi'i berkata, kana rajul fil jahiliyah idza atal hajata atat tayr fi wakrihi fanafarahu fa in akhadha dhatal yamin madha li hajatihi wa in akhadha dhatal shimal raja' fanaha Rasulullah SAW an dhalik. Ini kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih faham konteks hadis ni. Dia kata apa? Di zaman jahiliyah, kalau seseorang ada hajat, nak keluar daripada rumah kerana ada urusan nak diselesaikan, atat tayra fi wakrihi fanafarahu, dia akan cari sarang burung. Sebelum dia nak keluar rumah, nak pergi selesaikan urusan dia akan pergi cari sarang burung. Fanafarahu, dia akan halau burung tu. Dia akan kacau sarang burung tu. Fa in akhadha dhatal yamin, kalau burung tu terbang belah kanan, goncang-goncang sarang burung tu, burung terbang lah kan. So kalau burung tu terbang belah kanan, madha li hajatihi, dia pun terus keluar. Dia kata ini petanda baik. Wa in akhadha dhatal shimal raja', kalau burung tu terbang belah kiri dia akan patah balik. Dia kata esok je lah, tunggu sampai burung terbang belah kanan. Sebab kalau burung terbang belah kiri, ini petanda bala bencana. Ini petanda bala, ini petanda tak baik. Fanaha Rasulullah SAW an dhalik, Nabi larang benda ni. Sebab itu percaya kepada sial ni dalam bahasa Arab dipanggil tatayur, daripada perkataan tayr. Tayr tu burung. Tatayur bukan berburung-burung, tapi percaya kepada burung. Percaya burung memberi petanda kepada nasib pada masa akan datang. Kita ada tak percaya tu? Kita ada tak percayaan tu? Ada kot no? Dulu lah. Dulu kan, kalau pinggan pecah ke, apa pula bala bencana nak datang ni kan. Kalau tengah menjahit kan, tengah orang kata apa, jahit baju ke apa ke, tiba-tiba tercucuk tangan, apa pula bala bencana kan. Kadang-kadang benda tu ada dalam masyarakat kita, dan Nabi SAW larang benda ni. Tak ada kaitan. Betul lah bala datang, bila pinggang pecah tu, itulah bencananya, pergilah beli baru kan. Jadi benda-benda macam ni di zaman Nabi SAW ada. Jadi bila kita faham hadis ni berdasarkan konteks masa, kita tak heran lah. Oh, bukan Nabi larang pergi tangkap burung untuk makan. Kalau burung tu halal dagingnya untuk dimakan, tak ada masalah untuk kita tangkap. Tapi yang Nabi tak bagi ni pasal apa? Percaya pada burung, percaya kepada sial, yang tu Nabi tak bagi. Jadi percaya pada sial, percaya pada benda-benda karut ni, kita kena buang. Kalau orang Melayu dia percaya apa? Bulan Safar kan, bulan Safar bawa bencana. Tu dulu tuan-tuan duk mandi Safar. Tuan-tuan pernah terlibat? Tak pernah kot no? Saya tak pernah. Zaman saya dah habis dah benda tu. Tapi dulu-dulu siap berkelah tepi sungai kan. Ada yang buat rombongan pergi Melaka, pergi mandi kat sungai. Siapa jadi tekong masa tu? Ustaz-ustaz juga lah. Tapi alhamdulillah kita berjaya buang lah budaya khurafat mandi Safar ni. Kerana tak ada dalam hadis menyebutkan, tak ada dalam hadis menyebutkan bulan Safar tu bulan bala, tak ada. Tak ada pun. Bahkan kalau kita tengok dalam perjalanan sirah Nabi SAW, dalam perjalanan sirah Nabi keluar daripada Madinah tu bulan Safar.
Kalau bulan Safar tu bawa bala, Nabi tak selamat sampai tak menang lah Islam, keluar bulan Safar tu. Tapi mungkin Allah Ta'ala nak tunjuk hikmah dia. Keluarnya Nabi bulan Safar sampai bulan Rabiul Awal, selamat Nabi SAW membina negara, akhirnya menguasai semula kota Mekah. Begitu hebatnya perjalanan hijrah Nabi SAW. Kan? Orang Arab zaman dulu tak nak menikah bulan Syawal. Kan? Tak nak menikah bulan Syawal. Maka Aisyah kata Nabi SAW pernah menikah bulan Syawal. Kerana apa? Kerana nak buang kepercayaan orang jahiliyah yang menentukan buruk dan baik itu berdasarkan masa. Tak ada kaitan masa. Yang memberikan mudarat dan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak suruh orang Islam ni jadi cerdik. Kalau betul-betul kena kat kita musibah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Kan? Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tentukan bagi kami. Allah Ta'ala dah tentu macam tu dah. Okey. Mulla Ali Al-Qari menerangkan hadis ini dengan menyatakan bahawa pada zaman jahiliyah, sekiranya seseorang itu berhajat akan sesuatu, mereka pergi ke burung di sarangnya dan menghalaunya. Sekiranya ia terbang ke kanan, maka mereka pun keluar atas tanggapan tuah tersebut. Jika ia terbang ke kiri, maka mereka berpatah balik, yakni menganggap sial. Maka mereka dilarang daripada perbuatan ini oleh Nabi SAW, iaitu kekalkan burung pada tempatnya. Sesungguhnya ia tidak membawa kemudaratan dan juga tidak memberikan manfaat. So ini yang diajar oleh Nabi SAW dalam hadis, supaya kita ni jadi umat yang cerdik. Baik. Yang terakhir, faedah yang terakhir sebelum kita berhenti, iaitu memahami hadis berdasarkan kepada zaman dan masa memudahkan kita untuk memahami istilah yang disebutkan oleh Nabi SAW pada zaman Nabi sebut perkataan tu. Kerana perkataan-perkataan yang disebut dalam hadis ni kadang-kadang orang Arab ambil dan guna untuk makna yang berbeza. Sebab orang Arab still guna bahasa Arab sekarang ni. Jadi kita kena bezakan di antara keduanya. Saya bagi contoh. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, inna asyaddan nasi adzaban indallah yaumal qiyamah al-musawwirun. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat kena azab di hari kiamat nanti ialah musawwirun. Apa itu musawwirun? Musawwirun pada hari ini, kalau tuan-tuan pergi negara Arab, hari ini surah, gambar dan patung tu surah. Surah dengan sad. Surah, gambar pun surah, patung pun surah. Jadi kalau tuan-tuan pergi dekat negeri Arab, hari ni handphone ni, kalau tuan-tuan nak tangkap gambar, dia akan kata, Yallah nusawir. Jom kita tangkap gambar. Nusawir, kita tangkap gambar. Sawir li surah. Tolong tangkap gambar saya. Adakah termasuk tangkap gambar fotografi dalam hadis ni? Bila Nabi kata musawwirun, orang yang paling dahsyat kena azab di hari kiamat ialah orang musawwir, orang yang buat taswir. Taswir dalam bahasa Arab hari ni snap gambar, fotografi. Maka sebab itu ulama-ulama moden di awal-awal keluarnya kamera, mereka mengharamkan kamera ni. Ulama-ulama India, ulama-ulama Arab Saudi di peringkat awal. Dulu masa mula-mula keluar kamera ni, handphone apa yang mula-mula keluar kamera? Nokia kan. Masa mula-mula keluar, ada negara-negara yang kuat ni, yang pegang kepada kamera haram, dia pecahkan kamera ni supaya tak dipakai. Sehinggalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi menulis kitab dia, Kaifa nata'amal ma'as sunnah, bagaimana nak berinteraksi dengan sunnah. Dia hurai benda ni. Dia kata kita kena beza. Zaman Nabi tak ada kamera. Jadi bila zaman Nabi tak ada kamera, orang Arab ambil perkataan dalam hadis letak pada satu tempat, tak semesti automatik jadi haram. Kena tengoklah pula, ada tak unsur dan sifat yang sama. Lukisan
Dan ukiran patung, dia ada usaha daripada pembuatnya. Berbeza dengan fotografi, dia mana ada buat apa, dia cuma tangkap bayangnya. Macam mana kita duduk depan cermin, dia hanya memantulkan sahaja bayang. Yang mana di zaman Nabi SAW dah ada cermin. Cuma bezanya, gambar ni dia statik dan dia kekal lama sikit berbanding cermin. Cermin selagi mana duduk depan cermin, selagi itulah bayang tu dipantulkan. Betul? Maka kebanyakan ulama moden pada hari ini mengatakan fotografi tidak termasuk dalam perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Sebab musawwirun dalam hadis tu ialah pembuat patung. Ya, pembuat patung. Dalam bab ukiran tangan, kalau benda tu lukis benda bernyawa, ulama still berbeza pendapat lagi lah. Tapi patung memang tak boleh lah, kecuali untuk mainan sahaja. Kerana dia tak ada unsur mengagungkan. Nah, mainan okey. Tapi selain daripada tu tak boleh. Okey? Wallahu a'lam. Tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, saya lalu-lalukan ya. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, adakah surah khusus yang boleh dibaca saat salat sunat sebelum subuh? Sebab saya pernah dengar seorang ustaz bagi penjelasan bahawa kalau nak salat sunnah sebelum subuh, elok baca surah Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Jazakallahu khairan. Salat sunat sebelum subuh dan salat sunat selepas maghrib, rawatib tu, qabliyah subuh dengan ba'diyah maghrib. Rakaat pertama baca suratul Kafirun, rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Itu sunnah Nabi SAW. Tapi saya terbaca surah lain ustaz, tak ada masalah, sunat saja. Tapi itu yang afdal lah, qabliyah subuh dengan ba'diyah maghrib. Okey. Salam doktor. Waalaikumsalam. Kebetulan saya bertemu dengan seorang ketua pengarah minggu lepas. Dia pun kempen politik. Okey, kerajaan buat satu dasar polisi untuk kawal aktiviti rakyat. Bagi kerajaan dasar itu bagus. Pembangkang mahu hapus dasar tu. Bagi mereka dasar tu sekat kebebasan rakyat. Pembangkang telah keluarkan hujah duit cukai rakyat yang bagi. Sepatutnya buat sesuatu yang beri kebebasan pada rakyat. Dengar macam betul lah tu. Jadi apa masalahnya? Dia punya soalan tuan-tuan, dua muka surat. Kemudian ketua pengarah ni berhujah duit cukai rakyat dah serah pada kerajaan. Hak kerajaan lah dia nak urus macam mana pun. Dengar macam betul juga. Apa pandangan? Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Setiap tindakan pemimpin terhadap rakyat diikat dengan kemaslahatan. Ya, betul rakyat bayar cukai. Tapi kadang-kadang ada undang-undang yang boleh dikenakan oleh kerajaan atas dasar menjaga kepentingan rakyat terbanyak. Yang ni dalam istilah usul fiqh kita panggil taqyidul mubah. Kerajaan mengikat benda yang harus supaya rakyat ada sekatan sedikit. Sebagai contoh, tuan-tuan bayar tak cukai jalan? Cukai jalan bayar kan? Cukai jalan ni kalau naik motor, naik kereta bayar. Tuan-tuan boleh langgar lampu merah. Langgar lampu merah boleh tahan. Kan? Boleh kata pasal apa langgar lampu merah ni? Saya bayar cukai. Negara ni kan bebas. Tuan bayar tak cukai jalan? Cik, dia tanya pula polis tu kan. Tak boleh lah. Ataupun dilanggar lampu merah, terlanggar orang naik basikal. Salah tak? Siapa salah? Dia naik motor, road tax dia hidup lagi. Langgar lampu merah, terlanggar orang naik basikal. Siapa salah? Yang naik basikal ke yang naik motor? Yang basikal tu betul lah, dia lampu hijau tu dia jalan. Yang motor lampu merah dia pergi jalan juga, terlanggar orang naik basikal. Dia turun-turun, dia marah orang naik basikal. Hang pasal apa lalu ni? Hang bukan ada road tax, cukai pun hang tak bayar. Boleh tak?
Mana boleh, salah dia pergi langgar. Jadi kerajaan ada hak. Jadi kalau tak nak bising-bising, jangan jadi pembangkang, jadi kerajaan. Tapi ada juga benda-benda yang kerajaan buat, kita perlu bersuara kalau tak sesuai. Contohnya benda-benda bebas yang kalau kita bagi bebas, tak beri apa pun mudarat pun pada masyarakat kebanyakan. Kebebasan akademik, kebebasan badan kehakiman, kan? Ini benda-benda yang kita kena perjuangkanlah. Rakyat bebas untuk bersuara, nak kritik kerajaan boleh, selagi mana dalam batasan demokrasi boleh. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, adalah perubahan kan. Sekarang ni bolehlah sikit bercakap, kan? Dulu nak cakap pun takut kena transfer, takut kena ambil tindakan. Tapi sekarang ni ada perubahan sikit, alhamdulillah. Orang-orang politik kita pun yang berada di pihak kerajaan ataupun pembangkang, dia appreciate orang yang bercakap. Kan macam saya pun kadang-kadang bercakap juga isu politik, kan, cakap juga, alhamdulillah tak kena lagi lah amaran ke apa ke, tak kena lagi setakat ni lah, alhamdulillah. Kadang-kadang kita menulis, saya menulis kalau benda saya tak setuju, saya tulis. Tapi tak kena lagi, alhamdulillah, selagi mana dalam kerangka demokrasi, kerana kita yang menentukan pemimpin kita, kan? Kita yang menentukan pemimpin sebab kita yang pangkah. Jadi kalau kita tengok tak okey, 5 tahun akan datang kita pangkah yang lain pula. Rakyat berkuasa. Sebab tu bila kita nak pangkah tu kena fikir betul-betul. Tengok calon tu betul-betul. Jangan dapat kain belekat je, okey. Kain belekat pakai 5 tahun tak sampai 2 minggu koyak dah. Jadi kena tahu tanggungjawab. Ni akan datang ni 18 tahun nak mengundi kan. Umur 18 tahun nak mengundi ni akan datang ni. Kena pesan elok-elok kat anak-anak ni. Sebab kadang-kadang budak-budak ni dia duk tengok benda yang dekat, kena bagi tengok benda yang jauh, kan? Kena tengok pemimpin yang amanah, yang ada kemampuan, yang ada kekuatan, yang berani, kan? Bukan jenis takut-takut, bukan jenis orang kata apa, pantang sikit sakau, kan? Pantang sikit curi, tak boleh, kan? Sebab tuan-tuan, apa saja keputusan, tindakan yang dibuat pada hari ini, kalau tak betul, bukan kita yang tanggung. Mungkin bukan kita yang tanggung, anak cucu kita yang tanggung. Saya bukan nak masuk sangat isu politik ni, tapi sebab kadang-kadang saya ada sedikit pelik dengan pemikiran orang Islam kita ni. Curi tabung masjid yang tak sampai 1000 pun kita pukul setengah mati, sampai mandi jenazah kawan tu. Tapi curi juta-juta, curi bilion, kita okey. Macam mana cara fikir kita ni? Oh tak apa, dia bagi kita, memanglah dia bagi sikit, tapi dia curi banyak. Hari ni kita rasa RM500 dia bagi, tapi yang tanggung hutang tu siapa? Anak cucu kita. Saya tak ada kepentingan tuan-tuan, saya cakap terang. Benda salah, kena kata salah. Rajinkan diri baca fakta kes. Jadi alhamdulillah, nampak gayanya kesedaran untuk lawan rasuah ni dah mula ada dah. Cuma kena usaha lagi. Kita suka cari, kadang-kadang kita merasakan kena tangkap khaluat lagi aib. Oh, kalau kena tangkap khaluat, pemimpin politik kena tangkap khaluat, akan datang tak menang dah. Tu pun salah juga. Tapi kalau dah confirm kena rasuah, mungkin akan datang bertanding, boleh menang. Sebab kita mungkin tak sensitif. Sedangkan khaluat tu dosa peribadi, mungkin tak ganggu kita, tak ganggu hak kita. Itu peribadi dia, salah, dosa. Tapi kita tak ada terjejah apa. Rasuah, salah guna kuasa, kita yang akan tanggung. Ada orang pergi joli duit kita,
Pergi pinjam kat mana-mana agensi, ambil daripada duit pencen, joli, buat itu buat ini, kerajaan jamin. Tak boleh bayar, kerajaan bayar. Kerajaan bayar ke kita bayar? Kita lah bayar. Ni dah duit cukai ni. Jadi sebab tu kena betul-betul tuan-tuan. Kita kena serius lah masalah ni. Tak boleh sambil lewa lagi lah. Dalam masalah rasuah kita kena sama-sama banteras. Saya tak kata semua orang politik lah. Ada yang bagus, alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Berkenaan hadis fitan bahawa akhir zaman manusia hanya beri salam kepada kenalan. Soalan saya, adakah ia merupakan tanda kiamat yang buruk? Ia merupakan tanda kiamat yang tidak baik lah. Kerana di zaman Nabi SAW, manusia memberi salam walaupun kepada orang yang tak dikenali. Sebab itu Nabi SAW ketika menjawab salam, ketika menjawab soalan ayul islami khair, mana satu Islam yang baik, Nabi kata apa? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Bila Nabi ditanya tentang mana satu Islam yang baik, Nabi kata beri makan dan membacakan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang kau tak kenal. Maksud kalau tak kenal pun bagi salam juga, kan? Bagi salam juga. Tapi saya tengok macam bukan Muslim je. Selagi mana kita tak tahu dia bukan Muslim, bagi salam. Tapi kalau dah tahu, jangan bagilah. Dah tahu dia bukan Muslim, jangan bagi. Tapi kalau tak tahu, bagi saja. Okey? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bila dah jalani hukum dunia diputuskan mahkamah, adakah kena lagi di akhirat? Kalau dah kena dalam dunia, kita kena tengoklah jenis hukuman tu, dosa dengan orang ke dosa dengan Tuhan. Dosa dengan Tuhan, kalau dia taubat, dia kena hukuman itu pun setimpal dengan apa yang dia buat. Dia kena ta'zir umpamanya, kan? Ataupun dia taubat, hapuslah. Tapi kalau dia hutang dengan orang, kan, dia kena bayar balik. Dia kena bayar balik. Dia tak boleh kata, oh sebenarnya saya telah pun bertaubat, tanpa dia bayar balik. Tak boleh, kerana hak dengan manusia. Salam Syekh. Waalaikumsalam. Sebelum ni ada isu orang bakar Bible di Eropah. Sebagai seorang Muslim, bolehkah kita mencela perbuatan itu? Barakallahu fi, Allah barik fik. Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan kita mencemarkan apa-apa bahan sembahan orang bukan Islam. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kamu jangan cela sembahan orang-orang yang menyeru selain pada Allah. Nanti mereka akan cela Allah kerana permusuhan. Maksudnya, kita orang Islam ni, kita hanya boleh nyatakan kita tak setuju. Benda ni tak kena, benda ni tak betul. Bukan kita pergi hina dengan kita bakar berhala dia, kita pijak berhala dia, kita buang dalam longkang berhala dia, sedangkan dia masih lagi benda tu masih berada di tempat dia yang kita benarkan dia untuk beroperasi di situ. Macam Bible, kita pergi ambil, kita pergi bakar. Tuan-tuan, apa jaminan kita untuk dia tak ambil Quran untuk bakar pula? Kita buat macam tu akan menimbulkan reaksi. Jadi kita kena nyatakan kita tak setuju. Ini bukan daripada akhlak Islam. Tak setuju, bagi tahu kat mana salahnya Bible. Begitu ramai ulama-ulama, scholars daripada Arabnya, daripada Eropahnya, Muslim, yang menyatakan kesalahan yang terdapat dalam Bible, percanggahan-percanggahan maklumat yang ada dalam Bible. Tak perlu pun untuk bakar. Kenapa bakar? Bakar ni satu perbuatan orang yang tak membaca, tak ada hujah. Tak perlu pun sebenarnya. Dia akan menimbulkan reaksi. Nanti orang buat pada Quran pula. So kalau tak setuju, study Bible. Kalau kita ada kemampuan lah, study. Nyatakan di mana yang bercanggah, di mana yang pelik. Seperti mana yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Didat, seperti mana yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengok dekat Speaker's Corner kat UK, dia orang banyak video-video. Ada Bro Hashim, ada Bro Mansur. Mereka ini sangat-sangat hebat, berdialog dengan orang Kristian menggunakan Bible. Mereka lebih pakar Bible daripada orang Kristian sendiri. Ini yang dahsyat. Mereka tak hina Bible, mereka siap soal aja, kan? Wallahu ta'ala a'lam.
Oh, ini panjang soalan ni. Soalan panjang, jawapan pun panjang. Saya ada soalan, dia kata. Saling berlaku perdebatan tentang kesahihan kitab Ibanah. Apakah status sebenarnya? Kitab Ibanah adalah kitab yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Sememangnya kitab Ibanah itu, walaupun ada percanggahan pendapat, tetapi ia sama seperti mana yang ada di dalam kitab Risalah ila Ahli Saghar yang ditulis juga oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari memang penulis kitab Ibanah, dan kitab Ibanah itu tidak ada penyelewengan seperti mana yang didakwa oleh setengah pihak, kerana nukilannya sama dalam kitab-kitab Abul Hasan Asy'ari yang lain. So Abul Hasan memang mengisbatkan ataupun menetapkan sifat-sifat Allah yang seperti berada di atas arash, Allah mempunyai mata, tangan, tetapi tidak sama seperti mana makhluk. Meninggalkan seperti mana yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, tanpa membagaimanakan, tanpa membayangkan, tanpa menyamakan dengan makhluk, kan? So lepas tu dia tanya lagi, dia kata kalau betul kalau betul Imam Asy'ari bertaubat, dalam kita sebutkan Imam Mu'tabar seperti Nawawi dan Ibn Hajar masih Asy'ariyah. Dia tuan-tuan, Asy'ariyah ke Maturidiyah ke Hanabilah ke Salafi, ni Hanabilah lah. Dia perbezaan dia berbeza dalam isu furu', dalam isu menetapkan sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat orang kata apa, sifat af'al. Allah turun ke tidak, Allah melihat ke tidak, Allah kita kata berada di atas arash tu perlu ditakwil ataupun tidak, Allah murka tu macam mana nak takwil. So mereka percaya seluruhnya dengan ayat Al-Quran, tetapi mereka berbeza tentang cara pemahaman. Sebab tu kalau tanya saya, ketiga-tiga aliran ini, Asy'ariyah, Maturidiyah, Hanabilah ataupun Salafiyah, kesemuanya adalah ahli sunnah. Cuma saya lebih cenderung kepada Salafiyah dan Hanabilah. Tapi saya tidak menyesatkan ataupun mengeluarkan Asy'ariyah dan Maturidiyah daripada ahli sunnah, kerana mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita berhadapan dengan imam-imam seperti Ibnu Hajar, seperti Imam Nawawi, kita mengatakan mereka ahli sunnah. Cuma ada tak pandangan-pandangan yang kita tak setuju? Ya, kita ada benda yang kita tak setuju dengan mereka. Ustaz, hebat sangat kita tak setuju dengan Imam Nawawi. Bila kita tak setuju dengan Imam Nawawi, bukan kita buat pendapat sendiri, kita setuju dengan imam-imam yang lain pula, kan? Ada imam-imam yang lain yang kita ikut dalam masalah tertentu. Jadi sebab itu dalam masalah akidah yang furu' ni tuan-tuan, selagi mana dalam daerah furu' akidah, kita berlapang dada dan kita kata saya pilih mazhab ini, saya pilih aliran ini, tapi saya tak keluarkan mana-mana Asy'ariyah daripada dan Maturidiyah daripada kerangka ahli sunnah wal jamaah yang luas. Itu je, kan? Sebab kita mengambil manfaat daripada Imam Baihaqi, daripada Ibn Hajar, daripada Imam Nawawi. Cuma ada tak yang kita tak setuju? Ada juga. Macam tuan-tuan ambil pandangan ulama mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i umpamanya ada pandangan. Ada tak tuan-tuan dalam beberapa perkara tuan-tuan tak ambil pandangan Imam Syafi'i? Ada. Ada. Contohnya macam hakim perempuan. Perempuan boleh jadi hakim tak dalam mazhab Syafi'i? Tak boleh kan? Tak boleh. Tapi macam mana hakim ada pula hakim perempuan sekarang? Ambil mazhab Hanafi yang membenarkan. So ada perincian. Dalam mazhab Syafi'i umpamanya, nak menjadi imam, nak menjadi pemimpin negara, mesti Quraisy. Mesti Quraisy. Boleh tak apalah, tuanku Syed Sirajuddin memang daripada Quraisy, Syed. Yang lain-lain saya tak tahu. Tapi kita ambil pendapat mazhab yang lain lah, yang membenarkan. Kerana yang disebut Quraisy itu kerana pada zaman tu, konteks zaman tu Quraisy ni ada pengaruh. Macam kat Malaysia ni Melayu, sebab tu dipanggil Raja-Raja Melayu kan. Melayu tu ada pengaruh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ni, sama ada di masjid ataupun di kuliah Zoom dan juga Facebook. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya ucapkan terima kasih juga pada Global Ihsan yang membawakan kuliah ini secara langsung. Saya minta maaf terkasar bahasa tersilap. Kata aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.